Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, insya-Allah Ustazah nak ajar bahasa Arab. Okey. Insya-Allah kelas ni Ustazah nak ajar bahasa Arab. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, Ustazah nak ajar bahasa Arab ni, tapi bahasa Arab ni lebih kepada bahasa Arab Nahwu. Okey, kalau Nahwu tu maksudnya macam tata bahasa. Tata bahasa Arab dia lebih kepada pembelajaran. InsyaAllah Ustazah akan guna buku ni. Buku ni memang tebal, tapi dalam dia senang sahaja. Masa Ustazah mengajar dahulu, masa Ustazah mengajar di sekolah menengah agama, okey, Ustazah gunakan memang dia dah ada mata pelajaran, tapi Ustazah gunakan ni sebagai rujukan. Okey, kepada yang anak dia tingkatan 1, 2, 3, 4, 5. Okey, kalau nak dengar apa yang Ustazah ajar ni, okey, boleh. Okey, kalau orang dewasa, tapi Ustazah bukan ajar macam nak bercakap, tak. Ustazah lebih kepada pembelajaran. Bahasa Arab, pembelajaran. Okey. Okey. Jadi kita tengok kat sini ya, Ustazah terangkan kat sini. Okey, kalau kita Ustazah baca kat sini, al-kalimatu salasatu anwa'in. Okey, Ustazah nak ajar tentang ajza'ul jumlah. Ajza'ul jumlah ni pembahagian jumlah ni maksudnya perkataan, jumlah-jumlah. Okey. Sekarang kita Ustazah akan ajar pendahuluan untuk bahasa Arab. Okey, biasa kalau budak tingkatan 1, memang ni dia akan ajar dulu, akan belajar dahulu. Walaupun dia dah tingkatan 2, tapi ada masa tingkatan 2, tingkatan 3 dia akan lupa juga kalau dia tak ulang dan dia tak belajar bahasa Arab dengan betul. Walaupun dia dah tingkatan 5. 4 ke 5 sama sahaja. Sebab Ustazah tahu, sebab memang Ustazah guru sebelum ni di sekolah menengah agama. Okay, jadi Ustazah faham situasi pelajar-pelajar sekolah agama ni macam mana untuk nak dapatkan bahasa Arab tu. Okey. Hari ni Ustazah akan terang sikit sahaja dahulu. Okey, Ustazah akan baca dahulu. Okey, dalam buku ni. Okey, kalau tengok ya, al-kalimatu salasatu anwa'in. Okey, kalimah tu maksudnya perkataan terbahagi kepada 3. Ismun wa fi'lun wa harfun. Ismun tu maksudnya kata nama, fi'lun maksudnya kata kerja, harfun ni maksudnya harfun ni penyambung ayat. Nanti saya terangkan semula. Okey. Saya baca bahasa Arab dia ya. Fal ismu kullu lafzin yusamma bihi insanun aw hayawanun aw nabatun aw jamadun aw ayyu syai'in akhar. Okey, dia kata apa? Isim, okey, isim ni adalah kullu lafzin. Dia semuanya perkataan yusamma bihi yang dinamakan dinamakan kepada contoh insanun. Okey, insanun insan, hayawanun hayawan, nabatun tumbuh-tumbuhan, au jamadun benda. Okey, itu adalah isim. Maksudnya kata nama ni terbahagi kepada apa? Nama orang. Sama ada kalau orang tu dia kategori kata nama. Hayawan pun isim juga. Nabat pun isim juga. Jamad tu maksudnya apa sahaja objek, isim. Okey, sekejap lagi saya tulis, tapi saya baca dulu. Okey. Wal fi'lu. Maksud fi'lu ni adalah kata kerja. Kullu lafzin yadullu ala husuli ala zamani khasin. Maksudnya setiap lafaz yang menunjuk kepada perbuatan yang adanya masa tertentu. Maksudnya kata kerja yang telah berlaku, sedang berlaku dan akan berlaku. Kata kerja. Maksudnya bahasa Arab ni terbahagi kepada 3, kata kerja, kata nama, kata kerja dan penghubung, macam penghubung kata. Kalau ada 3 perkara tu, baru boleh kita nak buat ayat. Macam tu. Okey, yang ketiga wal harfu. Maksud wal harfu kullu lafzin la yuzharu ma'nahu kamilan illa ma'a ghairihi. Dia kata tiap-tiap lafaz yang tak akan jelas makna dia yang sempurna, melainkan dia kena ada
maksudnya kena ada orang kena ada bersamanya jumlah lain. Okey. Lama dah Ustaz tak ajar bahasa Arab ni. Okey. Tengok ya. Al-kalimatu. Okey, al-kalimatu ni maksudnya perkataan ni terbahagi kepada 3. Okey, yang pertama apa? Dia tulis ismun. Ismun. Yang kedua fi'lun. Fi'lun ni apa? Kata kerja. Yang kedua harfun. So ni adalah ini pelajaran dia ada apa? Nahwu. Nahwu ni memang maksudnya tata bahasa. Mula je tingkatan 1 memang belajar nahwu. Nahwu was-sarf. Ustazah memang suka nahwu. Okey, memang suka ajar nahwu. Okey. Tengok ya. Dia kata ismun. Ismun ni Ustaz tulis bahasa Melayu ya. Kata nama. Kita tulis K je. Boleh tulis K je, boleh tak faham. Okey, kata nama. Okey, fi'lun kata kerja. Okey. Harfun ni maksudnya macam penghubung. Okey, penghubung tu macam mana maksud dia? Nanti saya bagi tahu. Okey, kita tengok kat sini. Ismun, apa dia kategori ismun? Okey, siapa yang anak dia baru nak masuk tingkatan 1 tu, tingkatan 1 bahasa Arab dekat Temerloh ni, dekat Pahang ada 18 buah sekolah bahasa sekolah menengah. Ada 18 buah sekolah. Di Temerloh ni sahaja ada 3, iaitu sekolah menengah agama Al-Khairiyah, sekolah menengah agama Al-Ittifaqiyah Y, dan sekolah menengah agama Al-Wasṭa. Okey, Wasṭa. Okey, ada 3 sekolah agama. Salah dulu sekolah menengah agama Al-Khairiyah. Okey, jadi benda ni lah pelajar akan belajar bagi tingkatan 1. Okey, dia akan mula dengan benda ni. Tapi walaupun dah masuk tingkatan 2, tingkatan 3, kalau dia lama tak belajar dia akan lupa juga. Dia sama je macam tingkatan 5 pun kalau tak belajar sama macam budak tingkatan 1. Okey, tak apa. Tengok, ismun. Okey, apa dia ismun? Apa dia kata nama tadi? Okey, ismun kullu lafzin yusamma bihi insanun. Ya, apa sahaja yang dinamakan dengan yang diberi nama, contoh kat sini insanun. Maksud insan? Insan tu manusia. Okey, manusia kan? Apa sahaja kata nama manusia, contoh apa? Kita lebih baik buat macam ni. Okey, yang selamat sebab kita punya buat ni macam ni, jadi kita tak boleh panjang-panjang. Jadi kita boleh jenis memanjang ke bawah. Okey, contoh ismun. Okey, lepas tu fi'lun. Okey. Fi'lun besar sikit. Okey. Harfun. Okey. Fi'lun, harfun. Okey. Insan, maksudnya insanun tu apa? Insan ni manusia. Nampak kita guna bahasa Arab sama dengan bahasa Melayu sama dengan bahasa Arab. Insanun. Okey, seterusnya apa? Hayawanun. Maksud hayawan sama juga. Kita guna bahasa Arab hayawan juga. Okey, hayawanun bermakna hayawanun. Hayawanun yang ini haiwan. Okey, haiwan. Maksudnya insan ni macam manusia ataupun manusia, kata nama. Okey, lagi insanun, hayawanun. Okey, nabatun. Maksud nabatun? Nabatun, hayawanun, insanun. Okey, nabatun maksudnya tumbuh-tumbuhan. Okey, tumbuh-tumbuhan. Ustazah buat tulis tumbuh je lah. Faham kan? Tumbuh-tumbuhan. Okey. Seterusnya yang terakhir iaitu jamadun. Apa maksud jamadun? Jamadun ni maksud dia objek. Jamadun. Jamadun ni benda yang tidak boleh bergerak, bukan tak boleh bergerak. Kita kena benda yang objek lah, senang. Objek. Apa sahaja objek. Okey. Kalau dulu masa Ustazah ingat lagi masa Ustazah tingkatan
satu mula belajar, inilah mula belajarnya cikgu bahasa Arab tu ajar kepada ustazah masa tingkatan 1. Okay, dia buat macam ni. Lepas tu dia suruh apa? Dia suruh kita orang cari contoh untuk insan, contoh hayawan, contoh nabat, contoh jamad. Okey, nak cari kat mana? Kita tak tahu. Itulah pentingnya ada kamus bahasa Arab. Okey, jadi kita boleh cari dalam kamus bahasa Arab. Lepas tu memang ustazah tu bagi tahu. Okey, contoh insan ni manusia, boleh buat nama orang. Nama orang contoh siapa? Ali, Ibrahim, Muhammad, Zainab, Fatimah, Ruqayyah. Okey, ni semuanya insan ataupun ayah, abang, datuk, nenek, tu semuanya manusia. Okey. Ustazah tu suruh cari 20 insan. Kita orang pun cari, tulis dalam buku tulis. Lepas tu hayawan pula. Hayawan ni apa sahaja hayawan, tapi bukan tulis dalam bahasa Melayu, tulis dalam bahasa Arab. Okey, nak tengok kat mana bahasa Arab tu? Tengok dalam kamus bahasa Arab. Okey, hayawan pula ustazah tu suruh tulis 20 hayawan. Apa? Kita pun tulislah. Contoh kucing, harimau, tikus, ayam, lembu, apa sahaja. Hayawan. Seterusnya nabatun. Nabatun ni adalah apa? Tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan. Apa dia tumbuh-tumbuhan? Contoh tumbuh-tumbuhan macam buah-buahan tu pun masuk dalam tumbuh-tumbuhan. Apa lagi kita tumbuh-tumbuhan? Kobis, tomato, bawang, kacang bendi, apa sahaja, sawi, apa sahaja tumbuhan ataupun buah-buahan apa? Macam betik, tembikai, tapi kena tulis dalam bahasa Arab. Seterusnya jamadun. Jamadun ni apa? Jamadun ni ialah objek. Apa dia objek? Objek tu maksudnya contoh kerusi, meja, jam, apa lagi? Telefon, kereta, pemadam, fan, papan hitam, itu semuanya objek. Jadi itulah dinamakan ismun, iaitu apa? Kata nama. Jadi itulah masa tingkatan 1 memang itulah kita orang mula kenal bahasa Arab. Sebab masa ustazah dulu tak ada bahasa Arab. Jadi yang mula je masuk sekolah agama, mula dah tahu bahasa Arab. Tapi sekarang, zaman sekarang, kita dah darjah 1 dah ada bahasa Arab, darjah 2, darjah 3. Jadi bila siapa yang masuk sekolah agama, dia dah sekolah agama, jadi dia dah macam dah biasa dengan perkataan bahasa Arab. Tapi masa dahulu tak ada sekolah rendah, tak ada belajar bahasa Arab, melainkan bila masuk sekolah agama sahaja. Tengok, fi'lun ni maksudnya kata kerja. Tengok kata kerja ni dia terbahagi kepada kata kerja dia macam ni. Ni dia dah fi'lun madi. Apa maksud fi'lun madi? Fi'lu perbuatan. Fi'lu ni maksud dia apa? Perbuatan. Perbuatan yang dah lepas. Itu adalah fi'lul madi. Fi'lul madi. Kedua iaitu fi'lul mudhari'. Macam nilah. Siapa yang sekolah agama tu, nilah dia punya pembelajaran dia. Perbuatan yang tak pula boleh dah tulis yang sedang berlaku. Yang ketiga, dia ada 3 je. Fi'il kita ni ada 3 je. Fi'lul amar. Fi'lul amar. Fi'lul amar, perbuatan maksudnya perintah. Perbuatan tu dia lebih kepada apa? Dia lebih kepada perintah ni, maksudnya perbuatan yang sedang berlaku akan berlaku.
Okey, kalau fi'il maksudnya telah minum, telah makan, telah mandi, telah mengaji, telah membaca. Okey, kalau fi'il mudhari' perbuatan yang kita sedang buat. Maksudnya sedang membaca, sedang mengaji, sedang tidur, sedang makan, sedang minum, sedang ketawa. Okey, fi'lul amr ni maksudnya lebih kepada perbuatan yang kita akan buat. Contoh, kita kata lebih kepada perintah. Contoh, buatlah, makanlah, belajarlah, tidurlah. Dia kena ada lah kat belakang dia. Masaklah, pukullah. Dia macam tu. Okey? Okey, harfun pula. Apa dia? Ada yang hiru maknahu kamilan illa ma'a ghairihi. Maksudnya huruf ni dia tak akan sempurna. Maksudnya kita tak akan faham melainkan kita ada perkataan lain daripada dia. Okey, tengok harfun. Contoh. Ustazah buat fi. Fi tu maksudnya apa? Di. Dia kena ada macam di atas, ke atas, dengan, macam tu. Dia ada penyambung. Contohnya kita nak cepat cakap Muhammad, okey, contoh kita ayat bahasa Melayu, telah duduk Muhammad di apa? Di atas kerusi. Perkataan di atas tu, di atas tu lah harfun. Ataupun telah sedang makan, sedang duduk Ali, sedang duduk Ali. Tak boleh sedang duduk Ali di atas. Okey, sedang duduk kucing di atas meja. Maksudnya di. Okey, lagi apa lagi ya? Fi. Okey, ala di atas. Kalau fi ni di je. Okey, inilah bahasa Arab. Lama dah saya tak ajar bahasa Arab. Memang inilah rindu nak ajar bahasa Arab. Okey, tak belajar kat sini. Okey. Fi ala. Lagi bi. Bi maksud dia dengan. Okey, contoh apa? Contoh ayat dengan. Telah apa ya? Telah ayah telah memandu ayah. Tak boleh macam tu. Okey. Okey, telah pergi. Okey, telah pergi guru. Telah pergi guru. Telah pergi maksudnya kita guna fi'il madi. Telah pergi guru ke sekolah. Telah pergi kita guna fi'il. Okey, telah pergi guru. Guru kita ambil isim. Kita ambil insan. Okey, telah pergi guru ke. Okey, ke saya tak buat lagi. Ila tu maksud dia ke. Ke ilal madrasati, ke sekolah. Sekolah Ustazah ambil semula apa? Ustazah ambil semula perkataan hayawan. Okey. Kita tak boleh banyak sangat belajar, nanti takut pening. Tapi Ustazah sebelum akhir Ustazah saja nak bagi contoh. Contoh dekat bawah ni Ustazah buat okey, zahaba muallimun ilal madrasati bisayyarah. Bisayyarati. Okey. Sekarang Ustazah nak tunjukkan. Okey, jumlah. Maksudnya Ustazah nak tunjukkan kita dah boleh buat ayat. Tapi kalau nak buat ayat itulah guru, cikgu Ustazah dulu dia suruh cari insan, dia suruh cari 20. Hayawan cari 20. Nabat cari 20. Jamat cari 20. Fi'il madi. Ustazah tak bagi tahu lagi. Okey, fi'il madi biasa dia akan ada 3 huruf sahaja. Fi'il mudhari' dia akan ada 3 huruf. Fi'il amar dia akan ada 2 ataupun biasa dia akan ada 2 huruf. Senang sahaja. Okey, cuba tengok Zahaba. Okey, saya tulis kat bawah dia ni. Ni fi'il. Biasa cikgu akan suruh macam tu lah. Muallimun.
Muallimun ni apa? Kategori dia apa? Isim. Okey, ila ni apa? Harfun. Okey, madrasah. Madrasah ni apa? Objek kan? Okey, isim juga. Okey. B ni apa? Harfun. Okey, tulis harfun. Okey, sayyarati ni apa? Kereta. Apa kereta? Kereta isim juga. Okey, jadi kita boleh cakap Zahaba telah pergi. Okey, kita ambil fi'il. Fi'il apa telah pergi? Fi'il madi. Okey. Zahaba muallimun kategori isim, ila kategori harf. Okey, al-madrasati ni apa? Sekolah kategori objek jamak. Okey. B kategori huruf, sayyarah isim. Okay, kita boleh juga kita tulis ismu ni kita tulis dalam kurungan insan bagi nak tahu. Okey, madrasah ni kategori apa? Jamak. Okey, sayyarah kategori apa? Jamak. Okey, jadi ini dahulu. Okey, siapa nak kalau ada anak dia macam kata 1 2 3 4 5, tak kira lah kata 1 sampai kata 5 sama sahaja. Ya, bahasa Arab ni tingkatan 1 sampai tingkatan 5 sama sahaja. Okey, walaupun dia dah tingkatan 5, dia mesti kena mesti kena ulang kaji untuk tingkatan 1 sebab apa? Sebab dia nak ambil SPM tu lagi susah dalam bahasa Arab. Jadi siapa yang nak buat latihan, macam ni cara dia Ustazah bagi tahu. Okey. Kalau kita, tapi syarat dia kena ada kamus. Sebab kalau tak ada kamus kita tak reti nak cari kan. Kena ada dalam kamus bahasa Arab. Contoh, okey. Contoh ismun kita cari macam cikgu Ustazah dahulu dia bagi tahu. Okey. Cari ismun, contoh 10 ismun. Okey, hayawan cari 10. Nabat cari 10. Jamat cari 10. Cari tu macam mana? Kalau dululah cikgu Ustazah dia buat bahasa Arab, contoh kita buat insan, contoh kita buat muallimun bahasa Arab, sebelah dia kita tulis guru lelaki. Okey. Muhadhiratun, okey, pensyarah perempuan. Mumarridatun, jururawat perempuan. Maksudnya dia tulis bahasa Arab, sebelah dia terus tulis bahasa Melayu. Jadi itulah yang menyebabkan kita akan hafal perkataan tu dengan mudah. Okey? Jadi kalau boleh buat ni 10 10 10 10. Kalau nak buat fi'il madi pun senang. Fi'il madi, fi'il mudhari', fi'il ni pun senang juga. Boleh buat fi'il madi, boleh buat bagi contoh 3. Telah makan. Carilah kalau dalam kamus cari kalau dia tak boleh cari telah makan, dia kena cari kata asal dia. Contoh makan. Makan. Contoh tapi tak ni fi'il ni macam susah sikit lah sebab dia kena faham dahulu. Okey, boleh buat ini sahaja, ismu ni sahaja buat dahulu. Itu kalau kita memang betul-betul nak belajar, sebab masa tingkatan 1 memang belajar daripada bawah, daripada awal mula belajar. Jadi memang inilah pembelajaran dia. Jadi nampak, kita boleh tengok kat sini. Okey, perkataan tu, kalimah ni perkataan terbahagi kepada isim, fi'il dan harf. Okey, ismu ni apa? Saya terang ya. Belum akhir saya terang. Semula al-kalimatu yang qasimu ila salasa. Okey, ismun, fi'lun, harfun. Ismun ni maksudnya kata nama, fi'lun maksudnya kata kerja, okey, harfun maksudnya ia penghubung kata. Okey. Ismun terbahagi kepada nampak banyak. Ismun contoh insanun, insanun manusia, hayawanun, hayawanun haiwan, nabatun tumbuh-tumbuhan, jamadun objek. Okey. Seterusnya fi'lun. Fi'lun kata kerja terbahagi kepada 3. Fi'lul madi, fi'lul mudhari' wa fi'lul amr. Fi'lul madi ni macam mana? Perbuatan yang dah lepas. Okey, kalau fi'lul mudhari' perbuatan yang sedang berlaku. Okey, fi'lul amr ni yang akan berlaku. Ia lebih kepada perbuatan disuruh. Maksudnya ayat perintah, perbuatan perintah. Okey, harf ni apa? Contoh di atas, dengan, ke. Okey, jadi kita dapat buat ayat kat sini. Kita dapat buat ayat kat sini. Cuba tengok Zahaba. Okey, zahaba dia kategori fi'lun, fi'il yang 3 huruf. Zahaba
muallimun. Muallimun ni kategori apa? Ismun. Ismun kategori apa? Manusia. Zahaba muallimun ila. Ila kategori apa? Harfun. Okey, harf. Ilal madrasati. Madrasati ni apa maksud dia? Sekolah. Okey, telah pergi guru lelaki ke sekolah bisayyarati. Telah pergi guru lelaki ke sekolah dengan kereta. Ya. Saya rasa lebih baik Ustazah tuliskan makna dia. Okey, telah pergi. Sebenarnya memang belajar bahasa Arab ni masa tingkatan 1 memang belajar mata pelajaran Bumus. Memang semua bahasa Arab cikgu akan bagi makna, kita akan tulislah guna pensel kecil-kecil kat atas tu. Memang itulah cara dia. Telah pergi muallimun. Okey, muallimun ni apa? Guru lelaki. Okey, telah pergi guru lelaki ila ke mana? Ilal madrasah. Apa maksud madrasah? Sekolah. Okey, ilal madrasah B maksud dia apa? Dengan. Sayyarah maksudnya apa? Kereta. Zahaba muallimun ilal madrasati bisayyarah. Telah pergi. Siapa yang telah pergi? Siapa yang telah pergi? Dia kena ada orang yang pergi. Siapa yang pergi? Muallimun. Muallimun ni apa? Telah pergi guru lelaki ke mana? Dia pergi ke mana? Dia pergi ke sekolah. Dia pergi sekolah dengan apa? Dengan sayyarati. Dengan kereta. Jadi kita dah dapat buat ayat yang lengkap. Kita dah dapat buat jumlah. Maksudnya jumlah ayat yang lengkap. Okey? Saya harap pelajaran bahasa Arab pagi ni kita mulakan dengan hari Jumaat. Okay, saya harap dapat manfaat daripada pembelajaran bahasa Arab ni. Walaupun dia macam ringkas sahaja, tapi walaupun ringkas, tapi kalau kita buat betul-betul, kita cari insan, kita cari hayawan, kita cari nabat, kita cari jamadun, dan kita letak sebelah dia semuanya tulis bahasa Arab dan sebelah dia bahasa Melayu, insya-Allah tu kita akan cepat ingat bahasa Arab. Okay, bagi anak-anak yang sekolah menengah agama ya, memang cara dia macam tu je, dia tak ada cara lain. Okay, memang cara macam tu untuk belajar. Okay, saya harap dapat manfaat dia hari ni. Okay, sampai sini dahulu. InsyaAllah nanti saya akan ajar lagi bahasa Arab selepas ni. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.